Komen daripada Super Thanks. Yang pertama datangnya daripada Nindi Widya dengan sumbangan sebanyak $6.98. Salam Brother Kimi dan Nakama, peminat nombor 1 dari Singapura. Masya Allah, kawan kita daripada Singapura guys. Tolong doakan saya agar dapat zuriat, amin. Dan tak lupa juga buat saudara dan saudari kami, termasuklah anak-anak kecil yang berjuang di Gaza, amin. Masya Allah, di Palestin. Demi ummah teruskan berkarya sahabat, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Nindi Widya. Dan insya-Allah kita selamanya dan sentiasa akan doakan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan buat saudara-mara kita, terutamanya di Palestin. Dan teruskanlah berdoa. Kalau itu saja yang kita mampu, dengan hanya berdoa, itu lebih baik daripada kita berdiam diri dan tak buat apa-apa. Seterusnya daripada Muhammad Fazli dengan sumbangan sebanyak RM6. Terima kasih banyak-banyak. Minit 12. Janji Bro Kimi, kalau Oda buat movie God Valley, insya-Allah saya janji, dan mark my word brother, kalau Oda buat movie God Valley, insya-Allah saya akan booking satu hall untuk kita tengok sama-sama kat sinema, okey? Seterusnya daripada Aizat Azri dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan komennya terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Aizat, dan terima kasih kepada semua yang sudi untuk beri sumbangan kepada channel ini. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Converto, and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, malam baru je kita borak berkenaan spoiler chapter 1096, tapi ternyata spoiler tidak terhenti di situ. Dan One Piece spoiler dari Twitter sekali lagi telah memposting lagi beberapa spoiler tambahan yang akan aku cerita dekat korang. Tapi ingat, ini masih bukan full spoiler, jadi tanpa membuang masa lagi, jom let's proceed with the content. Yes, memangnya sudah kita tahu dari spoiler sebelum ini yang chapter kali ini akan menampilkan jalan cerita berkenaan flashback yang berlaku di God Valley. Tapi pada video tersebut kita masih belum dijelaskan lagi dengan lebih detail siapakah yang terlibat dalam insiden God Valley ini. Dan kali ini Pewpiece dedahkan lagi. Pewpiece ni siapa? Dia adalah one of the leaker lah kan. Kebiasaannya aku dapat spoiler daripada leaker ni lah. Dia telah mendedahkan lagi kepada kita berkenaan karakter-karakter yang terlibat dalam insiden God Valley ini. Yang pertama adalah dari kru Rock's Pirate. Yes, semestinya Rock di Zebek memang akan ada di insiden ini. Lalu Captain John juga ada. Dan untuk Silver X dan Wang Zi, mungkin salah satu daripadanya terlibat dengan insiden ini. Seterusnya yang Gloriosa atau kita gelarkan dia Elder Nyon dari Amazon Lily. Kemudian Miss Bakin, kemudian Big Mom, Kaido, Shiki dan Whitebeard. Jadi itu senarai karakter Rock's Pirate yang dikatakan muncul dalam chapter ini dan terlibat dengan insiden bersejarah ini. Tapi mungkin itu masihlah sebahagian, kerana maybe masih ada lagi karakter yang hebat-hebat belum diberitahu oleh Pewpiece ini. Kemudian kita beralih dengan kru Roger Pirate pula, di mana yes, semestinya Goldie Roger tersenarai. Kemudian Silver's Relic pun ada dan Scopper Gaban. Jadi itu sahaja dulu info berkenaan kru Roger Pirate yang terlibat. Dan adakah memang betul hanya 3 orang ini sahaja yang datang ke insiden God Valley ini? Dan manakah kru-kru Roger yang lain? Atau ini masih era yang awal untuk Roger Pirate? Jadi kru masih tak banyak seperti mana Luffy dulu. Juga ketika perjalanan menuju ke Arlong Park, krunya juga hanya mampu mencapai bilangan sebanyak 5 orang sahaja, which is Luffy, Zoro, Sanji, Usopp dan Nami. Kemudian kita pergi dengan pihak Marine pula, dan hanya 2 karakter sahaja yang dinyatakan Pewpiece untuk sementara ini, which is karakter Monkey D. Garp dan Bogat. Ni yang best, ada Bogat ni. Sebab aku pun tertanya-tanya apakah kekuatan sebenar Bogat ni kan. Sebab dia pun terlibat dengan insiden ini. Jadi tentunya kekuatan dan gaya pertarungannya juga tidak kalah hebatnya. Selain daripada Dragon, Bogat ni pun misteri juga. Sebab kita boleh tengok Bogat ni punya kekuatan macam mana dalam diary Helmepo kan. Dia cincang-cincang macam tu saja kan. Bila Helmepo tak nak bagi si Marine ni tembak dia punya kawan kan. Dan kita boleh tengok yang Bogat ni agak hampir dengan Garp daripada awal lagi. Masa Aokiji pun dia tak dapat jawatan yang tinggi-tinggi kan. Masa tu Jaguar di Saul ada, Bogat bersama-sama dengan Garp ni. Tapi cuma curious lah masa insiden Hachinosu tu kan, ke mana perginya Bogat? Sebab selalu mesti Bogat ni akan ada bersama-sama dengan Garp lah. Tapi kenapa masa insiden Hachinosu tu Bogat tak ada? Adakah masa tu Bogat ditugaskan dengan kerja lain? Apakah kerja Bogat yang ditugaskan Garp tu? Itu pun rasa bagi aku misteri jugalah. Mungkin diorang ada secret mission ke, diorang ada planning diorang yang tersendiri ke yang tak diceritakan kan. Tapi tak apa, kita teruskan dengan spoiler. Namun tidak lama dari itu, beberapa puluh minit setelah itu, One Piece spoiler ini memposting lagi karakter seterusnya yang terlibat, iaitu adalah
Kong. Wah, Monkey D. Kong. Tak adalah, nama dia Kong lah, sebelum lagi didedahkan Monkey D tu kan. Yang merupakan mantan Fleet Admiral sebelum Sengoku. Tapi ia tak dikatakan yang Kong muncul di insiden God Valley, cuma dia hanya dimunculkan dalam chapter ini sahaja. Mungkin peranan dia macam Akainu dan Sengoku sebelum ini, iaitu hanya memberi arahan di office sahaja, dan mungkin itu juga yang berlaku pada Kong. Namun jika benar Kong juga ada di insiden ini, makin tak sabarlah aku nak baca chapter ni. Sebab Kong ni Fleet Admiral kot, jadi mungkin juga kekuatan dia tak jauh dibandingkan dengan Monkey D. Garp ataupun Sengoku. Dan sebelum ni aku ada buat video berkenaan dengan Kong, teori tentang Kong, dan juga fakta tentang Kong. Jadi kalau korang berminat nak tahu lebih lanjut pasal Kong ni, korang boleh ketik lah di video ni kan. Link aku tinggalkan di ruangan description. Dan untuk korang yang masih belum tahu atau tak kenal karakter Kong ni, sekarang Kong berjawatan sebagai World Government Commander-in-Chief. Lalu seterusnya dalam chapter ini juga Miss Buckingham Stussy, iaitu mak kepada Weevil, juga muncul dalam chapter ini, dan rupanya ketika muda sangat-sangat mirip seperti klon dia, iaitu Stussy from the present. Dan dikatakan juga Rock D. Zebek akan berkata-kata tentang sesuatu, tapi malangnya di chapter ini kita masih tak akan dapat melihat wajah sebenar Rock D. Zebek. So aku punya speculation dalam video sebelum ini nampaknya meleset lah. Aku merasakan yang dalam chapter 1096 ini wajah Rock D. Zebek bakal didedahkan macam mana rupa dan sosok dia kan, based on bukti aku dalam chapter 960, yang mana pada ketika itu diperkenalkan rupa paras dan wujudnya Kozuki Oden kan. Seterusnya Redon sendiri menyampaikan satu info yang cukup penting juga untuk kita semua, di mana Redon mengatakan yang spoiler ringkas yang kita borak kemarin hanyalah sebahagian kecil sahaja daripada chapter ini. Boleh dikatakan ia baru sahaja tertumpu pada 1/3 daripada chapter itu. Lebih kurang lah kata dia. Banyak lagi yang belum diceritakan dan diterangkan dari spoiler itu, kerana chapter ini adalah berada di tahap yang sangat luar biasa untuk dilihat dan membacanya. Terdapat image yang sangat epic bagi saya. Redon katanya itulah, ia adalah salah satu chapter terbaik tahun ini, dan saya akan mengesyorkan anda menunggu untuk melihat image esok sebelum membaca lebih banyak spoiler. Minggu ini saya tidak akan menyiarkan ringkasan penuh atau full spoiler seperti yang telah saya lakukan dalam chapter-chapter sebelum ini, kerana saya anggap adalah lebih baik anda semua tidak membaca lagi spoiler. Tetapi jika dalam beberapa jam akan datang tiada siapa yang memberikan butiran lanjut, saya akan menerbitkan beberapa maklumat lagi atau spoiler yang kecil-kecil sahaja. Lalu ada juga persoalan yang telah ditanyakan pada Redon, dan Redon menjawabnya berkenaan tentang apa sahaja yang ada dalam chapter ini. Soalan yang pertama, adakah insiden God Valley berakhir dalam chapter ini? Jawab dia, yes. Yang kedua, he won't be able to save the God Valley incident for later. Jawapan pada Redon, if Oda kept what happened in Laugh Tale from Oden's flashback, who was present and saw everything, I think it makes sense that Kuma flashback does not tell everything that happened in God Valley. We will see both things in Roger's flashback when he plays. Oh, maksudnya Redon bagi tahu dekat dalam flashback Kuma ni takkan kita dapat semua perkara liputan lanjut ataupun liputan penuh berkenaan dengan God Valley, dan katanya mungkin kita akan dapat liputan penuh berkenaan dengan God Valley ni dalam Roger's flashback nanti kalau ada. Tapi ini menambahkan lagi peluang kita guys untuk kita dapati God Valley movie guys. Doakan sama-sama guys. Soalan yang ketiga, Kumachi katanya itulah yang Genie panggil kepada Kuma. Oh begitu. Yang keempat, dari apa yang saya faham, adakah ini bermakna flashback ini telah berakhir? Redon cakap belum habis, masih banyak yang perlu diceritakan tentang kehidupan Kuma. Yang kelima, adakah kita melihat wajah Zebek? Menurut Talk OP, Zebek tidak muncul dalam ini. Redon cakap dia muncul, tetapi kita tidak melihat wajahnya lagi, walaupun kita akan mendengar dia bercakap. Jadi itu sahaja dulu spoiler tambahan untuk One Piece chapter 1096. Alright, kita akan baca sekarang komen daripada nakama kita yang kita sorotkan. Muhammad Alif Haziq Termizi, maaf Bang Kimi, saya rasa chapter ini Oda just cerita flashback berkaitan Kuma sahaja, sebab terlalu awal untuk satu chapter sahaja. Oda dah boleh cerita macam mana ke-6 kotak harta karun itu dah dirampas, dicuri. Sejujurnya saya pun memang excited sangat-sangat dengan kemunculan Rock D. Zebek, tapi maybe Oda akan cerita detail bila Oda reveal kisah Blackbeard yang sebenarnya. Tapi Devil Fruit bagi tu ada logik juga. Oh mungkin isi Devil Fruit tu telah dicuri dan digantikan dengan Shanks. Maybe Oda akan reveal cerita asal-usul Shanks, macam Oda akan cerita pasal Oden juga. Padulah Oda. Komen daripada C%, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kind of interesting spoiler. I don't think Rock D. Zebek came to God Valley for the tournament or the Devil Fruit. Maybe his intention was just to destroy world government and Celestial, but coincidentally Roger Pirate and Garp were there too. Rock D. Zebek didn't care about civilian casualty for that reason. Whitebeard decided not to follow the Rock's pirate anymore, and he chose his own path.
In the midst of chaos, Saint Garling quietly tried to kill Whitebeard, but he failed, and the remaining Rock's pirate saw an opportunity to steal devil fruit. Seterusnya daripada Maximize. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya baru saja sampai Terengganu daripada Selangor naik motor bang. 8 suku sampai 2:30 pagi kerana isteri saya ditahan wad dan sekarang sedang menjalani pembedahan. Kami LDR sejak lepas kahwin. Baru sahaja dapat berita dia mengandung. Tiba-tiba Allah uji ada masalah dengan kehamilan dia dan terpaksa dibedah. Mohon abang Kimi dan followers doakan kesejahteraan dan kesembuhan untuk isteri tersayangan saya. Saya tak lalu bang nak makan sambil tunggu pembedahan selesai. Saya layan video abang ni je lah sebab tak ada hiburan lain yang boleh dibuat untuk isi masa menunggu ni. Okey. Semoga Allah Subhanahu Taala memudahkan urusan awak ni lah. Begitulah kehidupan kita ni kan. Ujian tu dia akan datang, lepas tu datang lagi dan terus datang untuk apa? Untuk tengok di kalangan siapa yang terbaik amalannya. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah tengok di kalangan kita siapa yang terbaik amalannya. Memang Allah Subhanahu Taala uji kita. Allah uji kita tanda Allah sayang kita. Allah uji kita sebab Allah Subhanahu Taala nak kita dekat dengan dia, sebab Allah Subhanahu Taala nak kita merintih dan berdoa kepada dia. Bila ujian datang, kita kena ucapkan alhamdulillah kerana Allah ingat dengan kita. Bila ujian datang, kita ucapkan alhamdulillah sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Taala sedang melihat kita, sedang nak angkat darjat kita. Jadi kepada Maximize ni, saya doakan supaya Allah memberi sepenuh kesabaran kepada awak dan semoga Allah Subhanahu Taala selesaikan segala masalah awak dan juga ujian yang awak alami ini. Dan ayuh nakama semua, kita doakan kepada Maximize ni semoga isterinya selamat menjalani pembedahan dan kembali sihat sepenuhnya tak lama lagi, insya-Allah.